A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini 16 Ramadan 1441 Hijrah, kita bertemu lagi dalam siri Tazkirah Ramadan. Dan hari ini juga merupakan hari ke-53 PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang dilaksanakan hampir di seluruh negara. Namun, apa yang mendukacitakan kita ialah apabila kita digemparkan dengan berita yang amat menakutkan, iaitu Malaysia duduk pada tangga keempat tertinggi, di mana rakyatnya sepanjang semasa tempoh PKP melayari laman sesawang berunsur lucah. Perkara ini sangat mendukacitakan dan menakutkan kita. Di saat kita rasa tubuh kita terkongkong dan terkurung di rumah, tetapi jiwa, fikiran, akal dan hati kita menerawang jauh dan pergi ke tempat-tempat yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya ruang ini, PKP ini menjadi ruang untuk kita muhasabah, membetulkan diri di manakah kesilapan kita. Allah ingin menegur kita dengan wabak yang didatangkan kepada kita, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Persoalannya, bagaimana perkara ini boleh terjadi? Ya, jawapannya tidak lain dan tidak bukan apabila telah hilang salah satu sifat mahmudah yang sepatutnya menjadi pakaian diri kita, iaitu sifat malu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Istahyu minallahi haqqal haya." Qulna ya Rasulullah, "Inna nastahyi walhamdulillah." Qala laisa dhaka, walakinnal istihya minallahi haqqal haya, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, wal batna wa ma hawa, wal tadhkur al-mauta wal bila. Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Nabi berpesan kepada sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ibnu Mas'ud berkata, kami memang malu ya Rasulullah. Nabi berkata, bukan begitu. Namun yang dimaksudkan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Kemudian menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan perut. Dan mengingat kematian dan saat badan hancur dalam kubur. Barang siapa yang inginkan akhirat, hendaklah ia meninggalkan kesenangan dunia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka benar sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar malu. Yang dimaksudkan dengan jaga kepala ialah menjaga apa yang ada dalam kepala. Menjaga pemikiran. Jangan sampai terfikir perkara-perkara yang dibenci atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tidak menjaga apa yang ada dalam pemikiran kita. Kemudian, apa lagi yang ada di kepala? Ya, menjaga mata. Jangan sampai mata kita melihat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, mulut juga di bahagian kepala. Jangan sampai kita merelakan mulut kita mengucapkan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dipesankan Nabi, an tahfadha ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Kemudian menjaga perut. Jangan sampai masuk perkara-perkara haram, perkara-perkara yang menyebabkan Allah marah. Kemudian di antara perut ada tangan, kaki, kemaluan. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mengingati hari kematian dan kehancuran tubuh badan. Itulah yang dipesan oleh Nabi SAW dengan maksud sesiapa yang melakukan hal demikian, itulah yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan dengan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ingatkah lagi kita kisah Nabi Yusuf saat digoda dan dirayu oleh isteri Al-Aziz? Sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak diceritakan siapakah namanya.
ketika perempuan itu menutup pintu dan menggoda Nabi Yusuf. Qalat, hai talak, mari sini. Dia dipanggil Nabi. Ketika itu yang ada hanya Nabi Yusuf dan perempuan, wanita itu. Okay? Pintu ditutup, seterusnya dia menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan tegas menolak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Sebenarnya apa yang menyebabkan Nabi menolak perkara itu? Ia adalah suatu rasa yang dinamakan malu. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak dengan tegas dan keras kerana malu kalau Allah nampak keadaan itu. Malu jika tuannya Al-Aziz nampak keadaan yang berlaku pada peristiwa itu. Jadi itulah yang kita perlu ambil sebagai suatu pengajaran dan peringatan bersama. Dalam sebuah hadis juga Nabi menyebut, yang maksudnya antara perkara yang sampai daripada risalah Nabi-Nabi terdahulu ialah apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Bukan suruh buat apa yang kamu suka, tapi itu adalah celaan. Sebenarnya itu adalah celaan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita daripada bersikap dengan sifat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.